أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang akan disampaikan ini. Janganlah berbual-bual dan berleka-leka ketika dengan telefon bimbit atau apa sahaja gadget yang berada di tangan. Janganlah bersembang-sembang di atas motor. Masuklah ke dalam ruang solat ini bersama-sama mendengar khutbah. Moga khutbah pada hari ini tidak menjadi sia-sia pahalanya dan memberi manfaat kepada kita semua. Khutbah pada hari ini yang bertajuk Binalah Kasih Sayang dengan Ukhuwah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, pada masa kini umat Islam menghadapi pelbagai cabaran. Cabaran yang terbesar hari ini ialah isu perpecahan umat, perpecahan persaudaraan. Ia merupakan cabaran seluruh dunia amin dan Malaysia khasnya. Cuba tuan-tuan fikir, cuba kita fikirkan mengapakah umat Islam masa kini amat sukar untuk bersatu padu. Apakah yang menjadi batu penghalang ke arah kesatuan umat Islam? Sedangkan kita beriman kepada Allah yang satu dan berpegang kepada agama Islam yang satu. Seruan penyatuan ummah ini Allah Subhanahu wa taala telah rakamkan, rapatkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhan kamu, maka bertakwalah kepada aku. Ayat ini cukup jelas untuk kita semua memahami betapa pentingnya berpegang teguh kepada dasar akidah Islam sebagai kunci penyatuan. Walaupun berbeza pandangan dalam pelbagai isu, namun selagi mana perbezaan itu tidak melanggar batas syariat dan akidah, seharusnya umat Islam kekal bersatu dan bersaudara. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dalam peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ke Yathrib yakni Madinah, antara perkara terawal yang baginda lakukan ialah mengikat umat Islam dengan ikatan ukhuwah, kasih sayang dan persaudaraan antara kaum Ansar dan Muhajirin. Mereka ini saling bercakap antara satu sama lain sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Mereka saling mengutuk antara satu sama lain. Mereka saling merasakan bangganya kaumnya mereka sendiri. Dalam peristiwa ini, bagaimanakah baginda Nabi SAW boleh menyatukan umat Islam, boleh menyatukan kaum, kedua-dua kaum ini? Apakah rahsia yang baginda lakukan sehingga kaum Ansar dan Muhajirin ini boleh bersatu walaupun mereka datang dan daripada pelbagai latar belakang kaum? Hadirin sekalian, antara nasihat Nabi SAW untuk membina ukhuwah dan melahirkan rasa kasih sesama Muslim yang pertama adalah kita hendaklah bersikap ramah dan dengan memberi salam. Sentiasalah bertegur sapa dan bertanya khabar sesama kita agar ikatan ukhuwah sentiasa terjalin dan berterusan. Jangan kita sombong. Jangan kita sombong apabila disapa oleh sahabat se-Islam kita menegur kita dan membuat muka tidak berhati. Tengok aja. Kadang-kadang bila berjabat tangan, pandanglah sesama kita dan senyumlah. Moga dengan persaudaraan, dengan persalaman tersebut dan pertemuan tersebut Allah Subhanahu wa taala gugurkan
dosa-dosa kita. Ini jelas dinyatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum. Kalian tidak akan masuk syurga sehinggalah kalian beriman, dan kalian tidak dikatakan beriman sehinggalah kalian saling mencintai. Maukah kalian aku memberitahu dengan sesuatu? Apabila kalian lakukan, kalian akan saling mencintai, yaitu sebarkanlah salam, yaitu ucapkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Jadi berdasarkan hadis ini jelas dapat disimpulkan bahawa salah satu amalan yang mendorong perasaan mencintai sesama muslim ialah memberi ucapan salam kepada sesama muslim, walaupun ia adalah seteru kita, walaupun dia adalah musuh kita sekalipun. Tetapi kita perlulah memberi salam dengan baik. Selagi mana dia tidak menyerang kita, maka kita perlulah memberi salam dan bersalaman dengannya. Kalimah salam merupakan satu ucapan doa kesejahteraan dan kerahmatan untuk saudara se-Islam yang akan menjadi magnet menarik keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Institusi masjid dan surau juga boleh berperanan untuk menghidupkan budaya murni ini melalui kempen memberi salam, program ukhuwah, diskusi dan lain-lain. Banyak masjid dah buat, tapi mungkin boleh berkemaskan lagi, boleh mencantikkan lagi agar kita tahu konsep masjid yang kita dirikan ini adalah untuk menyatukan umat Islam. Yang kedua, pembinaan ukhuwah dan kasih sayang boleh dicapai apabila kita berlapang dada untuk sentiasa memaafkan saudara se-Islam kita yang lain. Kita tahu, kita memahami bahawa manusia ini tidak lari daripada melakukan kesalahan. Sikap memaafkan kesalahan orang lain amatlah digalakkan di dalam Islam. Kita mungkin tidak sependapat dalam perkara-perkara tertentu. Mungkin lain kepala, lain otak, lain hati. Tetapi sekiranya kita tahu dan mengerti maksud sebenar persaudaraan yang dijelaskan dalam Al-Quran, pastilah kita boleh memaafkan serta dengan secara hati terbuka. Dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-40 dinyatakan pada awal khutbah yang bermaksud, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi sesiapa yang memaafkan kejahatan orang lain dan berbuat baik kepadanya, maka pahalanya tetap dijamin oleh Allah dengan diberi balasan yang sebaik-baiknya. Ini janji Allah. Mana mungkin Allah itu memungkiri janjinya? Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlaku zalim. Jadi ketika peristiwa pembebasan kota Mekah, Fathul Mekah, tidak berlakunya pertumpahan darah dalam kalangan orang Islam dan penduduk Mekah. Bahkan Nabi dan para sahabat menunjukkan akhlak yang mulia terhadap kaum musyrikin Mekah, walaupun dahulunya mereka ini pernah menyiksa dan menghina Nabi SAW dan para sahabat. Bahkan Wahsy yang telah membunuh bapa saudara dan baginda Nabi SAW, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, dalam peperangan itu juga baginda memaafkan. Kalau kita dah adik-beradik ataupun kita kawasan kita membunuh saudara kita, mungkin kita tak maafkan. Dan Nabi SAW melakukan perkara tersebut terhadap kaumnya. Akhlak yang begitu indah inilah menyebabkan mereka memeluk agama Islam secara beramai-ramai. Hadirin jemaah dirahmati Allah. Yang ketiga, bersegeralah memberi pertolongan dan bantuan kepada yang memerlukan pada bila-bila masa, terutamanya orang yang mempunyai hubungan persaudaraan yang paling dekat dengan kita. Siapa dia? Yang utama adalah ahli keluarga kita yang susah. Mungkin adalah di kalangan kita ni tak rapat, tak ngam dengan adik-beradik sebabkan pergaduhan, pertelingkahan yang berlaku dalam adik-beradik. Tapi kita kena ingat sampai bila, sampai kiamat, sampai kita mati sekalipun. Ingat bab kata pepatah, air yang dicincang tidak akan putus. Air yang dicincang tidak akan putus. Kawan kita boleh cari dan pergi, sahabat boleh kita memahami dan ratapi, tetapi adik-beradik mana mungkin kita boleh ke tepi. Turunkan ego kita, turunkan ego diri, moga Allah redai dah macam bantu. Jadi itulah sikap kita. Perlulah kita utamakan ahli keluarga kita. Pertolongan yang kita berikan dengan keikhlasan mungkin menyatukan hati manusia. Bahkan Nabi
sallallahu alaihi wasallam amat menggalakkan kita untuk menolong meringankan beban saudara kita yang lain dalam berbagai bentuk pertolongan, sama ada menyumbang pakaian, makanan, minuman dan lain-lain lagi. Jadi pertolongan kita ini akan merapatkan lagi ukhuwah sesama kita. Hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhal muslimin kasa musliman thawban ala u'yin kasahu Allah min khudril jannah wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'i at'amahu Allah min thamarihi al-jannah wa ayyuma muslimin saqa musliman ala dhama'in saqahu Allah min ar-rahiqil makhtum. Mana-mana muslim yang mengenakan pakaian untuk muslim yang lain yang telanjang, Allah akan memakaikannya dari pakaian hijau syurga. Mana-mana muslim yang memberi makan seorang muslim yang sedang lapar, Allah akan memberikannya makan daripada buah syurga. Dan mana-mana muslim yang memberi minuman kepada orang muslim yang dahaga, Allah akan memberikannya minuman daripada rahiqul makhtum, iaitu minuman daripada syurga. Hadis riwayat Abu Daud. Janganlah kita beri makan, tak salah untuk beri makan pada orang kita kenal. Contoh Tok Imam, Tok Bilal, Raja, makan bagus. Bagus. Tetapi apa salahnya, apalah kiranya kalau kita ni ada rezeki lebih, kita orang kita kenal, kita bayar senyap. Apa salahnya? Kita tak kenal dia, tak kenal kita, tetapi apa salahnya kita buat begitu? Jangan kerana kita kenal orang tu kita nak belanja. Oh, jadi kita kenal Tok Imam ni bagus ni, dapat barakah ni. Jangan begitu. Jangan begitu. Biar kita sama-sama. Sebelum saya nak meneruskan, sebelah kiri masjid ni sound dia bunyi tak? Tak bunyi, tolong Bilal tolong buka sound. Tolong buka speaker di sebelah kiri masjid, sebelah kanan masjid, sofa kanan atau kiri. Baik, yang keempat, peranan masjid sebagai nadi penyatu ummah atau agak amat penting untuk melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Masjid seharusnya menjadi penggerak utama penyatuan ummah dan mengajak berbagai pihak seperti Majlis Pengurusan Komuniti Kampung (MPKK), surau-surau, pesantren duduk, NGO dan lain-lain menganjurkan berbagai aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong, penjahatan beramai, pemeriksaan kesihatan percuma dan sebagainya. Jadi banyak masjid dah buat. Cumanya masjid saya tegurlah, masjid atau pemerintah surau, aktiviti surau, masjid atau surau, kita perlulah mendekati masyarakat setempat agar kita tahu masalah yang berada di persekitaran kita. Jangan kita duduk di dalam kalangan kita sahaja. Tahulah nadi, kita perlu tahulah nadi kelemahan masyarakat setempat. Ramai lagi orang tak solat, anak-anak kita masih lagi tak solat, sedih. Kita dah sebagai pentadbir masjid atau paling surau, pentadbir mana-mana lah, perlu memberitahu bahawa ini sangat penting dalam hidup. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 6 yang bermaksud, dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apa jua pun. Hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, jiran tetangga yang terdekat dan jauh, rakan sejawat, musafir terlantar serta hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang yang sombong, takabur dan membangga diri. Yang kelima, yang terakhir, perbanyakkanlah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Dialah yang berkuasa menyatukan hati-hati manusia. Sebagai seorang yang beriman, kebergantungan harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala wajiblah diberikan sebagai talian hayat terakhir menyatukan umat Islam. Selepas segala usaha penyatuan telah dilaksanakan, kena resah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita usaha, maka berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Anfal ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Dan Dialah yang menyatukan di antara hati mereka yang beriman itu. Kalaulah engkau belanjakan segala harta yang ada di dalam bumi ini, nescaya engkau tidak akan dapat juga menyatukan di antara hati mereka. Akan tetapi Allah telah menyatukan di antara hati mereka. Sesungguhnya Dialah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Hadirin jemaah sekalian, akhir khutbah pada hari ini, khatib menyeru dan mengajak seluruh umat Islam supaya menghayati beberapa pengajaran berikut. Yang pertama, umat Islam hendaklah bersikap ramah terhadap orang lain dengan membiasakan diri mengucap dan memberi salam, sentiasalah bertegur sapa, jangan sombong dan bertanya khabar sesama kita agar ikatan ukhuwah sentiasa terjalin dan berterusan. Yang kedua, umat Islam hendaklah berlapang dada untuk sentiasa memaafkan saudara Islam kita yang lain yang merupakan kebutuhan dalam Islam.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amatlah mencintai hamba-Nya yang suka memaafkan kesalahan lain. Yang ketiga, umat Islam hendaklah menjadikan masjid sebagai tempat penting untuk membina umat yang bersatu padu dan berkasih sayang sesama manusia. Yang terakhir, pemimpin umat Islam hendaklah sentiasa menyeru kepada perpaduan, bukannya kepada api permusuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sebenarnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang berkelahi itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu boleh beroleh rahmat. Soal Hujurat ayat 10. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi khatib ini mengingatkan kita supaya sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menguasai diri kita dan keluarga kita daripada melakukan perbuatan keji dan maksiat. Dalam masa yang sama kita teruslah berdoa agar sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Untuk itu para jemaah dinasihatkan supaya mengamalkan kawalan diri, menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Patuhilah SOP yang ditetapkan untuk mengelakkan penularan wabak kita agar kita terus dapat beramal ibadah dan melaksanakan aktiviti pengibaran di masjid dan di surau. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدع والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالتك المعظم سلطان سلانور سلطان شرف ذي شاء الحاجة ابن المرحوم سلطان صلاح العبد شاء الحاجة. اللهم أرنا النعم والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد السلام تنكو أمير شاه ابن السلطان شرف ذي شاء الحاجة في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلهما مصلحين للموظفين والبلاد وبلغ مقاصد المال طريق الهدى والرشاد. يا عزيز يا منتقم يا جبار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah, perkara iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkanlah kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhilah negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah berkuasa. Ya Allah, kurniakanlah mereka yang menyimpankan harta mereka ke dalam tabung masjid pada sementara ini kesihatan yang dalam kehidupannya, dijauhkan malapetaka, diberkati rezeki mereka serta ditambahkan umur mereka dalam iman dan Islam. Ya Allah, Kau kurniakanlah juga mereka yang menginfakkan makanan-makanan di meja masjid pada sementara ini, limpahan rezeki, lipat kali ganda serta dijauhkan segala kesusahan hidup. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Kaya lagi Maha Pemurah. Allahumma ya dafi'al bala, idfa' anna hadzal waba' wal bala' wal marad wa syarr wal mihan bi lutfika ya latif innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa bil jalali jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.